Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah berasal daripada dua perkataan iaitu Ahlus Sunnah dan juga Al-Jamaah yang memberi maksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi Muhammad SAW atau mengikuti jalan hidup baginda, dan jamaah para sahabat terutamanya para khulafa ar-rasyidin yang dididik oleh baginda SAW. Oleh yang demikian, mereka ini dikelani sebagai tiga golongan iaitu Ahlus Sunnah, Salafus Salih dan juga Ahlul Hadis. Seterusnya, kita akan memperlihatkan apakah asas-asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun dikenali sebagai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mereka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua, berpegang dengan prinsip-prinsip Salafus Salih. Yang ketiga, apabila terdapat perselisihan, mereka akan terus merujuk kepada Ahlul Hadis. Keempat, mereka tidak mudah untuk mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran ataupun sependapat dengan mereka. Yang kelima, mereka tidak menghukum sesuka hati kecuali terdapat bukti-bukti yang kokoh dan jelas. Yang keenam, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada konsep Tauhid 3 iaitu Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Ilahiyah dan juga Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Baiklah, seterusnya, apakah mazhab-mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Menurut Pusat Fatwa Jordan, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada dua, iaitu Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Kedua-dua mazhab ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kedua-duanya pemimpin yang membawa petunjuk ataupun dikenali sebagai Imamun Huda dan diterima secara besar-besaran oleh ulama Islam yang lain. Mazhab fiqh Ahli Sunnah wal Jamaah berhaluan salah satu mazhab yang empat itu. Maka seluruh umat Islam di dunia dan para ulama telah mengakui bahawa imam yang empat ialah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Maka ahli fiqh telah memfatwakan bagi umat Islam wajib untuk mengikuti salah satu mazhab yang empat ini. Seterusnya ialah pengenalan kepada ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf merujuk kepada para ulama yang hidup dalam tiga generasi awal Islam, iaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Generasi ini dianggap sebagai yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh itu, pemahaman mereka tentang Islam dikira paling asli dan tulen. Mereka cenderung mengambil pendekatan literal dalam memahami nas Al-Quran serta hadis dan mengelakkan sebarang bentuk takwil atau penafsiran secara simbolik. Manakala ulama khalaf pula adalah generasi ulama yang datang selepas tabi'in. Mereka hidup di dalam situasi di mana perbincangan falsafah dan teologi semakin berkembang. Ulama khalaf mula menggunakan pendekatan rasional untuk menafsirkan nas dalam usaha menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan intelektual dan cabaran zaman. Mereka tidak menolak sepenuhnya kepada pendekatan salaf, tetapi memperkaya pemahaman Islam melalui penggunaan akal dan takwil apabila diperlukan. Maudhu' yang seterusnya ialah kita akan memperlihatkan apakah pendekatan di sebalik akidah ulama salaf. Yang pertama, ahli salaf, mereka tidak mengambil pendekatan lain dalam memahami dan menangani isu-isu akidah. Mereka berpegang teguh dengan nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan, segala permasalahan yang berlaku akan dirujuk terus kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Manhaj salaf dinamakan sebagai isbat tafwid, iaitu menyerahkan ayat-ayat mutasyabihat itu tetapi menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh yang demikian, menyerahkan makna dan maksud ayat-ayat itu kepada Allah dengan mereka berkata, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut. Lakukan ayat-ayat itu sebagaimana
datang tanpa menjelaskan bagaimana dan tidak mentafsir serta menghuraikannya. Tafsirannya ialah hanya sekadar membacanya sahaja tanpa perlu kita menghuraikannya. Seterusnya, pendekatan akidah ulama khalaf. Berbeza dengan salaf, ulama khalaf membenarkan penggunaan takwil terhadap nas yang melibatkan sifat-sifat Allah untuk mengelakkan salah faham dan tasbih, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Takwil dilakukan apabila terdapat keperluan untuk mengekalkan kesempurnaan tauhid dan mengelakkan sifat-sifat Allah difahami secara harfiah yang mungkin membawa kepada kekeliruan. Sebagai contoh, istilah tangan Allah dalam Al-Quran ditakwilkan oleh ulama khalaf sebagai kekuasaan atau kuasanya dan bukan sifat fizikal seperti yang difahami dalam konteks manusia. Pendekatan ini membantu menjaga keagungan Allah tanpa menjejaskan keesaannya. Ulama kontemporari mempunyai pandangan yang berbeza-beza mengenai pendekatan salaf dan khalaf. Ada yang berpegang kepada pendekatan salaf, sementara yang lain lebih cenderung kepada khalaf. Namun, kebanyakan ulama moden seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Said Ramadan Al-Buti menyarankan pendekatan yang mengharmonikan kedua-duanya. Pendekatan seimbang ini diyakini dapat menangani isu-isu baharu dalam sains, falsafah dan kemodenan tanpa menjejaskan akidah. Oleh yang demikian, sebagai kesimpulan pembentangan kami pada hari ini, dapat kita ketahui bahawa dengan perbezaan pendekatan antara akidah salaf dan juga akidah khalaf dalam memahami isu-isu akidah, tidaklah mengubah matlamat asas mereka, iaitu untuk mengekalkan kemurnian akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua mereka ini menginginkan umat Islam agar berpegang kepada landasan yang benar, iaitu berdasarkan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tambahan lagi, dengan memahami perbezaan akidah salaf dan khalaf dengan melalui sikap yang terbuka adalah aspek yang sangat penting bagi mengelakkan perselisihan faham dan tidak produktif. Sikap toleransi membolehkan kita menghargai keunikan setiap pendekatan tanpa menghakimi atau menyesatkan salah satu pihak, selagi mana mereka berlandaskan sumber-sumber yang sahih dan tidak menyimpang dari ajaran Islam yang betul. Perbezaan pandangan antara salaf dan khalaf boleh menjadi panduan yang penting dalam menangani isu-isu akidah yang sangat mencabar umat Islam pada hari ini. Pendekatan yang fleksibel ini memberi kita asas untuk merujuk kepada sumber wahyu dengan cara yang sesuai dengan pemahaman masyarakat semasa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip asas akidah Islam.